Kita nak juga bercerita tentang jihad anak seni, bagaimanakah ia boleh menterjemahkan sesuatu yang lebih baik khususnya kepada industri seni tanah air. Ya, kan itu kita katakan tentang keluarga Malaysia Teguh Bersama. Walau apa jua bidang kita, pasti ada sesiapa pihak yang akan membantu. Dan anak seni sendiri, kita bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Presiden Jihad Anak Seni, itu Encik Azlan Lam, dan juga Encik Ahmad Hashim yang merupakan Ketua Biro Kebajikan FDAM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, masih lagi orang kata usia masih biru sebab difahamkan ia diadakan dan ditubuhkan disebabkan sebab PKP. Ya. Jadi kalau kita boleh kongsikan berubahannya, asal tercetusnya itu. Okey, bermulanya pada PKP yang pertama. Ramai anak-anak seni kan, artis-artis masa itu terkesanlah dengan COVID. Jadi kami ambil untuk pendekatan bagaimana nak membantu tim-tim kru penggambaran apa semua kan. Jadi dengan apa yang Jihad Anak Seni ada, kita cuba beri bantuan dari segi barang asas, keperluan dapur lah. Jadi kami cuba untuk memberi bantuan lah. Jadi kami dapatkan beberapa barangan untuk beri semangat kepada kru-kru kita yang terkesan. Okey, baik. Jadi bagaimana pula keadaan ialah kita kata petugas-petugas di belakang tabir ataupun di belakang kamera pada ketika selepas PKP ini dan situasi mereka sekarang ni macam mana? Okey, macam saya di Persatuan FDAM, Persatuan Pengarah Malaysia, juga tak terkecuali terkesan sewaktu pandemik tu. Okey, di awalnya kami menjalankan satu-satu persatuan yang memberi secara tunai. Kerana ahli kami di berkata tempat dan kami tak dapat menghulu kebarangan. Okey, jadi kami bagi cash melalui BIN apa semua kan. Jadi mereka boleh beli sendiri. Sampai satu tahap kami stuck, tak ada siapa-siapa membantu. Dengan adanya anak seni ini, Jihad Anak Seni, kami selalu kolaborasi bersama kawan-kawan semua. Jadi mereka willing untuk membantu juga ahli-ahli kami yang terkesan. Okey, seperti memberi barangan yang seperti yang tinggal di Lembah Kelang ni, dapatlah kami memberi bantuan secara fizikal kan, dan kami hantar ataupun mereka collect di pejabat-pejabat kami, ataupun Jihad Anak Seni ni dia aktif. Dia buka macam kios di Malawati dan beberapa tempat dan center di mana kita kena pasti di mana ahli-ahli industri, kru-kru kan yang berdekatan, dia orang buka di situ, kami datang kat situ. Itu kemudahan anak seni yang memberi bantuan kepada kami lah. Baik, manajer anak seni bergerak secara bukan hanya satu tempat tetapi bergerak mengikut kepada situasi. Macam mana lokasi itu semua dikenal pasti untuk diletakkan? Dalam industri ni kru-kru, lokasi bukan kata di pejabat sama kan, bermakna di luar. Di luar seperti Melawati, tempat biasa untuk kita buat serahan bantuan. Jadi mereka dah tahu. Dan kita dapatkan nama-nama pemohon seperti Cik Wani bahagian pengurusan, dia akan susunkan nama-nama pemohon untuk beri bantuan lah. Kita dalam 150 orang untuk sekali kita serah. Lepas tu kita sesi kedua pula, seterusnya yang ketiga, dan dapat bekerjasama dengan Cik Ahmad daripada FDAM. Kami juga ucapkan terima kasihlah kepada FDAM yang bersama-sama dengan kami. Kalau tidak, kami tidak dikenali. Kan, kami apabila menelefon ataupun nak bagi bantuan, mereka banyak bertanya Jihad Anak Seni, tak tahu kan. Mereka pun risau ya. Jadi kami bekerjasama dengan FDAM itu. Alhamdulillah lah. Okey, itulah tadi pun nak tanya macam mana kerjasama ni boleh berlaku. Maknanya disebabkan macam Jihad Anak Seni ingin membantu tapi dalam masa yang sama ahli-ahli dan mereka anak seni ni macam risau dan takut sebab ramai juga yang ambil kesempatan, betul tidak? Betul. Okey, boleh tak nak tanya macam mana boleh bertemu ni? Okey. Kami sangat akrab dalam industri ini, di mana saya sebagai pengarah dalam satu-satu produksi itu, dia sebagai pengurus, penerbit dan juga jadi apabila jadi
keadaan macam ni, pandemik berlaku, jadi apabila masing-masing ada platform tersendiri, macam saya di FDM, kami ada Biro Kebajikan ataupun Biro Kesejahteraan Sosial FDM yang di bawah saya mengendalikan kebajikan ahli. Di mana apabila saya sampai satu tahap saya dah buntu nak cari dana untuk membantu ahli-ahli kami, dan saya dapat kenal pasti jihad seni ini tertubuh. Okey, dan pengurusan dia Cik Wani itu pun dia ahli kami, ahli amatur FDM, dan kami selalu bercakap tentang okey kita join. Itulah terjadinya. Kami bukannya setakat di Kuala Lumpur, kami dah pergi ke Johor, Seremban, Melaka apa semua. Tengok di mana spot-spot yang banyak ahli-ahli kami. Okey, apakah masih lagi ada anak-anak seni kita yang masih lagi cuba keluar daripada kepayahan, kesusahan pada ketika ini, walaupun sekarang ini sektor sosial ekonomi dan juga sektor seni sudah pun dibuka seluasnya? Okey. Bermulanya anak-anak seni dah boleh bekerja dan pelakon-pelakon boleh berlakon kembali. Masih ada. Seperti anak seni ini, kru-kru yang kemalangan. Tak dapat bekerja, kami dapat maklumat, info, dan kami akan pergi ke rumah beliau dan kami tengoklah apa keperluan yang boleh membantu dari segi barangan dapur ataupun tunggakan sewa rumah, bil api atau air. InsyaAllah kami bantu. Okey, memang, dan mungkin ada yang terkesan disebabkan COVID-19 tu mereka tak dapat nak bekerja. Ya, betul. Okey, baik. Dan masa sama, dari segi aspek pengumpulan dana itu sendiri, siapa sebenarnya pihak yang tampil membantu sama? Okey, sebenarnya dari segi dana ni kami bukanlah ada mana-mana funder ke, tidak. Okey, daripada keuntungan, daripada drama ataupun filem yang kami terbitkan, ataupun kami dapat jalankan mana-mana production drama. Jadi dengan keuntungan tu kami kumpul lah dan dapat memberi sumbangan kepada orang ramai. Okey. Kami bukan kata kepada kru ataupun dalam industri. Masyarakat luar pun kami membantu. Bantu juga? Tak semestinya anak seni? Ya, seperti Mansar Banjir di Johor. Kami tu pergi berjumpa dengan penduduk-penduduk. Dan penduduk di sekitar Kuala Lumpur pun kami ada beri bantuan seperti barangan asas mengikut musim. Contoh sebelum ni Raya Haji, kami buat korban, lembu dan barang-barang asas. Okey. Selalunya juga dalam isu berkenaan tentang penerbitan filem, drama dan sebagainya, tuan, adalah berkaitan tentang pendapatan kepada seseorang ahli teknikal, pelakon dan juga keseluruhan kru. Kita sedia maklum ada tuntutan sebelum ini supaya kita melihat bayaran oleh stesen TV kepada penerbitan itu ditingkatkan untuk filem, royalty dan sebagainya. Jadi apakah FDM melihat isu ini penting supaya bukan saja membantu tunai kepada ahli-ahli, tetapi pendapatan mereka juga boleh ditingkatkan melalui cara ini? Okey, sangat pentinglah mereka itu, dan saya bersyukur baru ni kita ada town hall daripada MOF di Finas sendiri, kan, Timbalan Menteri Satu turun padang bersama anggotanya mendengar jeritan batin kami di town hall tu, dan harap di masa akan datang kita tidaklah nak minta perkara ini berlaku lagi, MCO apa semua. Tapi kalau ada apa-apa peristiwa macam ni berlaku, kita ada imbuhan yang sebelum ni kerja-kerja yang kita dah lakukan tu ada imbuhan dia. Dan saya juga terima kasih pada pihak-pihak kerajaan yang seperti Perkeso, SP pun dah banyak membantu kami juga, kan, yang mana dah mencarum tu. Mereka adalah habuan dah, kan, dan yang belum tu saya sarankan bersedialah, kan, dan lagi satu saya nak beritahu pada ni, FDM sangat berterima kasih pada anak
Jihad Anak Seni kerana banyak membantu kami. Dan juga GIC seperti Lembaga Pelabuhan Johor, Mak Firah yang membantu FDM. Dan kami dari hasil sumbangan tu juga kami dapat berkongsi. Berkongsi pada waktu itu, dan kami ni macam FDM ni dia terhad, dia pada pengarah saja. Tetapi oleh kerana adanya Jihad Anak Seni ni, kami sentiasa sambung menyambung buat kerja ni. Okey, saya bagi info, okey ni sekian-sekian ni memerlukan, dia orang akan teruskan. Baik, kan. Okey, bagus sekali. Dan usaha ni pasti berterusan, tak semestinya hanya kerana PKP sahaja. Betul. Okey, dah mula teruskan. Cuma selain pada kerjasama daripada FDM, pihak mana lagi? Mungkin ada wakil individu artis yang tampil aktif bersama dengan Jihad Anak Seni? Memang artis ramai yang terlibat dengan Jihad Anak Seni. So bukan kata artis, korporat pun ada memberi sumbangan. Tapi sebelum ni lah, masa PKP dulu kan, memang semua pihak memerlukan bantuan masa tu kan, dengan PKP. Jadi berbagai-bagai pihak yang bagi sumbangan untuk diagihkan sumbangan tersebut. Jadi bila dah bermula bekerja, alhamdulillah, jadi dapatlah survive daripada kru-kru tu. Jadi kami tetap memberi juga bantuan dari segi kru kemalangan yang saya cakap tadi, membantu dari segi tunggakan lah apa-apa, sewa rumah ke, bil-bil. InsyaAllah selagi kami mampu, kami akan jalankan tanggungjawab itu. Yang paling penting anak seni maupun yang bukan anak seni, anak seni kalau nak dapatkan bantuan tertentu boleh berjumpa dengan Cik Anak Seni. Jangan malu-malu sebenarnya. Kita bagi tahu kalau bermasalah, bagi tahu. Boleh. Tapi biarlah yang betul-betul terkesan, kan? Memerlukan. Yang memerlukan. Okey, terima kasih Tuan kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita doakan yang terbaik bukan saja untuk anak seni tetapi juga untuk keseluruhan produksi itu sendiri dan juga keseluruhan industri supaya lebih baik berbanding sebelumnya.